Okey, baik. So kita pergi yang pertama sekali iaitu electromotive force. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan electromotive force? So apa-apa definition di dalam physics dia mesti kebanyakannya lah. Konsep-konsep dalam fizik kebanyakannya dia mesti ada kaitan dengan formula. Okey, daripada formula tersebut kamu boleh terjemahkan dari segi definition. So kita pergi kepada formula untuk electromotive force. Okey, cikgu suka kalau satu soalan berkaitan dengan definition untuk dalam fizik, kamu keluarkan dahulu formula dia, daripada formula tersebut kamu buat ayat untuk definition tersebut. Okey, so untuk electromotive force, kita tengok sama-sama apakah formula untuk electromotive force. Ada pun dalam konteks ni. Okey, sekejap. Okey, cikgu tulis kat sini E, electromotive force is equal to simbol E ini berbeza dengan simbol E ni ya. Ini adalah simbol E untuk electromotive force. Ini adalah simbol E biasa untuk energy, okay, over Q. Okay. Electromotive force is equal to E over Q. Okay. Energy over charge. Okay. So kalau untuk definition bagi electromotive force adalah, kalau kita tengok sama-sama dalam tu ayat, the energy that transfer or work done, okay, energy transfer bermaksud yang inilah energy transfer, ya. Work done dan juga energy adalah benda yang sama by an electrical source to move 1 coulomb of charge in a complete circuit. So untuk menggerakkan 1 coulomb untuk charge. So charge tersebut adalah yang bahagian Q ini. So dari segi definition, kamu tulis dalam formula. Lepas tu buatkan ayat dari segi formula tersebut. Energy yang diperlukan untuk menggerakkan 1 coulomb of charge in a complete circuit. Okay. So itu adalah maksud untuk electromotive force. Cumanya kalau kamu tengok electromotive force dari segi definition untuk electromotive force dan juga formula untuk electromotive force, selain daripada ni kita juga boleh tulis macam ni electromotive force is equal to W over Q. Okay. W dan juga W dan juga E ini adalah benda yang sama sahaja. Kedua-duanya adalah ni adalah work done, ini adalah energy. So kedua-duanya mempunyai unit yang sama. Apa unitnya? Tolong respon. Energy dengan work done, apa unit untuk energy ataupun work done? Respon. Joule. Joule. Okay, good. Joule. Okay, unit Joule. Okay, so sebelum ni kita dah pernah belajar 3.1 dan juga 3.2. Okay, so cikgu nak tanya sikit lah. Untuk electromotive force, kalau kamu tengok formula dia, E over Q ataupun W over Q, dia lebih kurang macam satu lagi formula yang kita pernah belajar sebelum ni. Siapa boleh beritahu cikgu? Formula apa yang E over Q ataupun W over Q? Potential difference. Good. Potential difference ataupun voltage. V is equal to E over Q. Okay, so untuk electromotive force dan juga potential difference, kalau kamu tengok dekat bahagian SI unit ni, SI unit untuk electromotive force adalah voltage ataupun joule per coulomb. Okay, volt. Kalau untuk potential difference, V is equal to E over Q, apa unit bagi potential difference bila kita dah masukkan dalam formula? Respon. Potential difference unit, bila kita dah calculate, unit dia adalah apa? Hello, unit potential difference adalah apa? Potential difference tu voltage lah. Okay, okay, unitnya apa tadi Syahid? Volt. Volt, ya betul, volt. So ini juga volt, ini juga untuk potential untuk electromotive juga unitnya adalah volt. Okay. So kedua-duanya mempunyai unit yang sama. So untuk electromotive force, dia adalah benda yang lebih kurang sama dengan potential difference ataupun voltage. Cumanya dia ada sedikit perbezaan. Dari segi konsep dia adalah sama sahaja, di mana tenaga yang diperlukan E, tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan charge for 1 coulomb of charge, okay, in a complete circuit. Okay. Tapi kalau potential difference,
Energi yang diperlukan untuk menggerakkan 1 coulomb of charge from one point to one point. Okay, beza dari segi definition sedikit sahajalah yang itu. Dan ada lagi perbezaan yang lain. Sekejap lagi kita akan pergi dengan lebih lanjut. Cumanya untuk electromotive force ini, kalau kamu susah sangat nak ingat formula, ingat balik berkaitan dengan potential difference. Sebab dia lebih kurang sama. Unitnya sama, okay, formulanya sama, cuma konsepnya sedikit berbeza. Okay? Dan juga dia punya simbol lah kalau untuk electromotive force ini. Tapi kalau untuk voltage yang ini V. Okay. So, kita pergi lebih lanjut. Electromotive force. Kita tengok nama masuk ni. Okay, there are various sources of electromotive force like electric generator, dynamo, batteries, and accumulator. Okay, kamu boleh tengok dekat bahagian contoh dekat photograph 3.3, source of EMF. So, electromotive force ni dia punya singkatannya adalah EMF, electromotive force. Okay, so ini contoh-contoh untuk EMF di mana kita bateri, apa dia ni, dry cell, accumulator. Okay, ini semua contoh yang paling senang adalah bateri lah. Okay. So bateri ini juga kalau kita buat eksperimen, kalau kita gunakan bateri, kita dekat bahagian bateri tersebut dia menunjukkan bacaan apa? Tolong respon. Bateri menunjukkan bacaan SI unitnya adalah apa? Hello, bateri, dekat bahagian bateri dia menunjukkan bacaan apa? SI unit. Voltage, ya betul. Okay, so untuk bahagian electromotive force, dia juga menunjukkan bacaan voltage sama juga macam voltage ataupun potential difference yang kita belajar sebelum ni. So sama, lebih kurang sama. Electromotive force, voltage adalah benda yang sama. Nak kata sama keseluruhannya, taklah. Disebabkan oleh ada perbezaan yang sedikit. Cumanya kalau kamu nak anggapkan bahawa electromotive force tersebut sebagai voltage untuk kamu senang nak ingat, okey, boleh diterima. Cuma ada sedikit perbezaan yang kamu perlu tahu. Itu saja. Okey. Baik. Seterusnya, photograph 3.4 show a dry cell that can supply 1.5 joule of electrical energy for each coulomb of charge in a complete circuit. So dekat bahagian sini kalau kamu tengok bacaan untuk dry cell, untuk bacaan untuk bateri ini adalah 1.5 volt. Okay, 1.5 volt ni boleh juga kita gunakan SI unit yang lain selain daripada voltage, iaitu joule per coulomb. Okay, so 1.5 joule per coulomb bermaksud bahawa joule per coulomb, okay, 1 coulomb bermaksud bahawa 1.5 joule energi yang diperlukan untuk menghantar 1 coulomb of charge. Okay, so dia sama juga dengan 1.5 volt. Sebab dalam electromotive force dia ada 2 unit. Mana-mana satu kamu nak guna pun boleh. Voltage, volt, ataupun joule per coulomb. Okay. So 1.5 volt yang kamu tengok bacaan dekat bahagian dry cell tersebut merujuk kepada 1.5 joule of energy yang diperlukan untuk menggerakkan 1 coulomb of charge. Okay, itu maksudnya. Okay, baik, seterusnya. Kita pergi dengan lebih lanjut. Electromotive force and potential difference have the same SI unit. However, the electromotive force differ. Macam cikgu cakap tadi, electromotive force, potential difference, dia mempunyai SI unit yang sama. Konsep dia lebih kurang sama. Cumanya dia masih lagi ada perbezaan. Okay, differ, perbezaan from potential difference under the different circumstance. Okay, kita tengok apa perbezaan antara EMF dan juga potential difference. To compare between EMF and potential difference. Okay. Supposedly kamu boleh buat eksperimen ini di maktab, tapi disebabkan oleh PKP, so kita hanya tengok kat bahagian sini sajalah. Kejap. Ni apa benda yang remove application ni? Kita buka ni. Sekejap. Okay, tak ada tu.
Okay, to compare the between EMF and potential difference. Okay. So kalau kamu tengok dekat bahagian setup ini, kita ada dry cell, kita ada bulb, kita ada voltmeter dan juga kita ada switch. Okay. So switch ni beza di antara EMF dan juga potential difference adalah dari segi, kalau kamu tengok dalam table ini, open circuit dan juga close circuit. Bermaksud open circuit, kita bukakan switch ni. Cikgu nak tanya, kalau bukakan switch ni, current mengalir ataupun tidak di dalam circuit? Tolong respon. Tidak. Okey, tidak mengalir. Current tidak mengalir. Okey. So open circuit yang bahagian dalam gambar ni sekarang ya, switch tersebut dia open. So current tidak mengalir dekat bahagian dalam circuit. Ada satu lagi yang close circuit, lukis balik lukisan yang sama, cuma kita tukar bentuk ataupun situasi bagi switch tersebut. Okey, close. Okey. So ini switch. So ini open. Yang ini adalah close circuit. Okey. So cikgu tanya kamu tadi, kalau sekiranya open circuit, current tidak mengalir. Kalau close circuit, current mengalir ataupun tidak? Tolong respon dalam circuit. Kalau close circuit macam ini, current mengalir ataupun tidak? Mengalir. Okay, current akan mengalir untuk close circuit. Kalau open circuit, current tidak akan mengalir. Okey. So apa beza antara EMF dan juga potential difference? EMF dan juga potential difference kita akan baca melalui voltmeter. Disebabkan oleh apa voltmeter? Disebabkan oleh EMF. Unitnya adalah apa? Respon? Volt. Potential difference unitnya juga adalah volt. So sebab itu kita gunakan voltmeter. Okay, clear. So untuk bahagian EMF dan juga potential difference, okay, dengar sini baik-baik. Untuk eksperimen ni kita akan membezakan di antara EMF dan juga potential difference. Cikgu bagi tahu siap-siap. Untuk yang bahagian open circuit ni, yang O ni, cikgu labelkan O ni, open circuit, di mana current tidak mengalir, ini adalah EMF. Cikgu tulis dulu. Okay. Yang open circuit ni adalah EMF. Kalau close circuit macam ni, current mengalir, ini adalah potential difference. Ataupun voltage. Okey, dengar sini baik-baik. Apa beza antara EMF dan juga potential difference? Okey, kita pergi pada EMF dulu. Bila bahagian EMF, open circuit, okey, current tidak mengalir, kita pasangkan voltmeter daripada point ini ke point ini, okey, daripada point ini ke point ini. Cikgu nak tanya kamu, ada bacaan tak untuk voltmeter? Tolong respon. Kita pasangkan daripada point sini ke point sini. Ada bacaan ataupun tidak untuk voltmeter dalam keadaan open circuit? Respon. Hello. Ada. Okey, ada bacaan. Ya, betul. Sebab apa ada bacaan? Sebab voltmeter dia akan mengambil bacaan untuk sesebuah kerja yang mengalirkan mengalirkan 1 coulomb of charge daripada satu point kepada satu point. Bermaksud di bahagian dalam bateri ini dia akan ada pengaliran untuk 1 coulomb of charge. Bermaksud voltmeter ini boleh dapat bacaan daripada point A ke point B. Even kita tidak mengalirkan arus elektrik dekat bahagian dalam circuit. Disebabkan oleh dia baca daripada point ini ke point ini sahaja. Boleh faham? Okay, daripada point A ke point B untuk bahagian dry cell ini, dia boleh baca untuk bacaan voltmeter. So, cikgu nak tanya, bateri yang kamu selalu guna, selalunya kalau satu bateri, berapa volt? Respon? 1.5. Okay, good. 1.5.
Okey, katakanlah EMF ni dia menunjukkan bacaan dia 1.5 volt. Okey So untuk open circuit, bacaan voltmeter adalah 1.5 volt. Okey, habis kat situ untuk EMF Baik. So apa beza EMF dan juga potential difference? Bila untuk bahagian potential difference, bahagian apa dia ni switch ini kita closekan, current akan mengalir. Okey, current akan mengalir. Voltmeter akan menunjukkan bacaan ataupun tidak. Tolong respon. Tunjuk. Okey, dia juga menunjukkan bacaan daripada A ke B juga. So dia nak tunjukkan bacaan untuk voltage bagi dry cell ini. Cumanya, okey, dengar. Cumanya kamu tak belajar lagi. Cumanya cikgu nak kamu buat assumption lah. Okey, assumption dari segi permulaan dia punya voltmeter ataupun voltage ni menunjukkan bacaan 1.5 volt. Bila kita close circuit, current mengalir, bacaan untuk voltmeter adakah sama dengan 1.5 ataupun dia lebih daripada 1.5 ataupun kurang daripada 1.5? Tolong respon. Agak-agak kamu lah. Kurang. Okey, dia akan jadi kurang, betul. Bermaksud kalau contohnya sini 1.5, di sini adalah 1.3 volt contohnya. Okey, contoh So bermaksud bahawa EMF ni adalah nilai untuk voltage apabila circuit tersebut kita tidak mengalirkan elektrik ataupun dalam keadaan yang bahagian switch tersebut open circuit. Okey. So kita dapat nilai bacaan untuk dry cell keseluruhannya iaitu 1.5 volt. Tapi sekiranya kalau kita closekan circuit tersebut, electrical current akan mengalir. So bacaan tersebut dia akan berkurang sedikit. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini 1.5, kalau kita close circuit 1.3, berapa banyak yang dia kurang? Tolong respon. 0.2. Okey, 0.2. Kita 1.5 tolak dengan 1.3. So nilai voltage yang berkurang tersebut adalah 0.2 volt. So 0.2 volt ni sebenarnya dia pergi mana? Bila kita close circuit ni, tiba-tiba hilang 0.2 volt ni. Siapa agak-agak boleh bagi tahu cikgu? Macam mana dia boleh hilang Sebelum kita belajar dengan lebih lanjut lah dalam satu topik ni, kok ada yang dah terbaca ke, ada dah buat research sikit ke berkaitan dengan benda ni. Mana hilang 0.2 volt? Tak tahu, cakap tak tahu. Dia lightkan bulb. Dia lightkan bulb. Tak tepat. Resistant. Apa dia? Resistant. Okey, dia disebabkan apa 0.2 volt ini hilang? Nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut. Disebabkan oleh ada internal resistance. Rintangan dalaman di dalam circuit tersebut yang menyebabkan nilai voltage tersebut akan jadi kurang sedikit daripada yang asal. Yang asal 1.5, bila kita close circuit dia jadi 1.3, hilangnya 0.2. 0.2 ni hilang disebabkan oleh apa? Bila kita on saja circuit, current mengalir, akan ada internal resistance yang sedikit di bahagian dalam. Sebab tu kita panggil sebagai internal, rintangan dalaman. Rintangan dalaman tersebut, rintangan tersebut tidaklah terlalu besar. Kalau kita panggil resistance saja, maksudnya rintangan untuk keseluruhan. Tapi kalau rintangan dalaman itu bermaksud contohnya rintangan dalaman tersebut terhasil disebabkan oleh apa? Current tersebut dia kena mengalir dekat bahagian wire contohnya. Wire tersebut dia ada length dia kan. So makin panjang length, resistance makin respon. Kalau untuk wire, makin panjang length untuk wire, resistance makin bertambah ke makin kurang? Tambah. Makin bertambah. So sebab itu current tersebut nak mengalir dekat bahagian dalam wire tersebut. So wire ada length dia yang tertentu. So disebabkan itu dia mesti akan ada internal resistance yang sedikit. Okey. Sebabkan current tersebut nak mengalir dekat bahagian wire untuk keseluruhan circuit ini, sebabkan itu dia ada hilang sedikit voltage. Okey, tenaga. Okey, di mana 0.2 ni lah contohnya. Okey. So cikgu nak tanya. 1.5 ni potential difference ke EMF? Respon? EMF. EMF. 1.3? Potential. Okey, potential difference.
0.2 adalah voltage yang hilang. Okay. So 1.5 EMF. Close circuit dia tiba-tiba kurang jadi 1.3. So yang hilangnya adalah 0.2. So itulah beza di antara EMF dan juga potential different. Okay. Di mana kalau EMF dia adalah nilai voltage yang asal bagi sesuatu dry cell, sesuatu bateri, sesuatu accumulator. Okay. Tetapi kalau untuk potential different, kita dah runkan circuit tersebut ataupun electric current telah mengalir dekat bahagian dalam circuit tersebut dan kita ambil bacaan untuk voltage, itu adalah potential different. Okay. So kalau cikgu nak tanya sekejap. So kalau cikgu nak tanya, untuk bateri ni, sebelum kita guna bateri ni, dia dah tunjukkan 1.5 volt. So 1.5 volt ni kamu nak panggil potential different ke kamu nak panggil EMF? EMF. Okay, EMF. Okay. Sebelum kita sambungkan ke bahagian dalam circuit, so dia adalah EMF. Di mana nilai sebenarnya adalah 1.5. Okay. So sini lah open circuit, close circuit. So voltmeter reading open circuit dia akan menyebabkan voltmeter reading dia akan menggunakan nilai voltage yang sebenar. Okay, nilai voltage yang asal. Close circuit dia akan makin kurangkan sedikit. Okay, so beza di antara EMF dan juga potential different. Okay, siapa boleh beritahu cikgu apa beza gambar kiri dan juga kanan untuk EMF dan juga potential different? Respon. Gambar kiri dan juga gambar kanan EMF, gambar ni apa beza dengan gambar ni? Hello? Apa beza gambar ini? Satu apa open lagi satu close. Okay, good. Ni open circuit, open. Yang ini close circuit. So itu beza antara electromotive force dan juga potential different. Perbezaan yang pertama. Okay, open, close. Baik, seterusnya perbezaan kedua, no current flow. Kalau dah open circuit maksudnya tidak ada current yang flow lah. Kalau untuk close circuit dia akan ada current flow. Seterusnya, the voltmeter reading in an open circuit is the electromotive force. Okay, so voltmeter reading untuk open circuit tersebut, bila kita baca bacaan untuk satu bateri contohnya 1.5 volt. Okay, so itu adalah bacaan untuk EMF. Okay. Tapi kalau untuk potential different, the voltmeter reading in a closed circuit is the potential difference across the bulb. Okay. So untuk bacaan voltmeter reading, dia adalah bacaan untuk voltage yang mengalir dekat bahagian bulb. Maksudnya voltage yang kita alirkan dekat bahagian bulb. Okay, kita ambil bacaan dekat bahagian bateri. Okay, cumanya bila permulaan 1.5, bila close dia jadi 1.3 contohnya. Okay. So 1.3 ini adalah bacaan untuk voltage yang dialirkan ke bahagian bulb sebenarnya. Itu beza dia. Kalau electromotive force ni bacaan daripada bateri ini untuk voltage tersebut. Potential different bacaan untuk potential different bagi bulb. Cross the bulb. Seterusnya, work done by an electrical source to move 1 coulomb of charge in a complete circuit. Okay, yang ini adalah untuk bahagian complete circuit. Kalau untuk potential different adalah between 2 point. Okay, daripada point ini ke bahagian point ni. Okay, work done untuk 1 point ke 1 point. So kalau definition of electromotive force pun sekali dia dah mentionkan kepada kamu work dan yang diperlukan untuk menggerakkan 1 coulomb of charge dalam complete circuit. Tapi kalau untuk potential different adalah di antara 2 point. Okay. Okay. Sebabkan apa dia kata complete circuit, disebabkan oleh di keseluruhan untuk bateri tersebut. Tapi kalau untuk bahagian potential different, bila kita dah gerakkan dia punya current, so kita akan ambil daripada 2 point sahaja untuk potential different tersebut. Untuk kita dapatkan nilai bagi voltage. Okay. So itu adalah beza antara EMF dan juga potential different ataupun voltage. Okey, setakat yang kita belajar berkaitan dengan perbezaan EMF dan juga potential different. Faham atau tidak? Tolong respon. Faham. Okey. Faham cikgu. Boleh Okey, baik. So,
kita pergi dengan lebih lanjut berkaitan dengan EMF ni. So dalam EMF dia akan ada berkaitan dengan internal resistance. Tu yang cikgu cakap tadi tu. Kalau 1.5 voltage untuk bateri kita guna, kita closekan circuit tersebut dia jadi 1.3. So yang hilang adalah 0.2 volt. So yang hilang tersebut adalah disebabkan oleh apa? Di dalamnya ada internal resistance. Okay, so yang inilah yang kita akan belajar. Okay, rintangan dalaman. Based on activity 3.6, the value of potential field across the bulb is smaller than EMF. Okay, tadi kita buat dah tadi. Tak adalah kita buat, kita bincang tadi. Okay, close circuit dengan open circuit. Close circuit ni lagi kurang sikit nilai dia daripada open circuit. Okay, this indicate that there is a voltage drop. What caused the voltage drop in the dry cell? So disebabkan oleh ada internal resistance lah. Okay, baik. So supposedly pun kita akan ada eksperimen sepatutnya, tapi tak dapat lakukan. Untuk kita kirakan internal resistance di dalam sesuatu circuit. Okay, so tak apa, kita teruskan lagi dengan definition bagi internal resistance tu, dan akan ada satu formula berkaitan dengan electromotive force dan juga internal resistance. Sekejap lagi cikgu akan kongsikan. Okay, kita pergi kepada internal resistance. Internal resistance is the resistance caused by the electrolyte in the dry cell. Okay, so untuk rintangan dalaman ini adalah disebabkan oleh electrolyte yang ada di dalam dry cell tersebut. Okay, so electrolyte tersebut apabila elektron tersebut mengalir, so disebabkan itu akan terhasilnya sedikit resistance. Dan resistance tersebut kita panggil sebagai internal resistance. Okay, the SI unit for internal resistance is ohm. Internal resistance cause the loss of energy or heat in the dry cell. Okay, dan juga the potential difference across the dry cell to be less than EMF. Okay, so untuk internal resistance ni dia akan menyebabkan dua benda yang akan terjadi. Okay, satunya adalah loss of energy ataupun penghasilan heat di dalam dry cell tersebut. Hilangnya tenaga dan penghasilan tenaga tersebut hilang dikeluarkan melalui heat. Sebab itu akan makan rasa macam bateri tersebut bila kita onkan kat bahagian circuit, bateri tersebut rasa panas. Okay, so disebabkan itu dia hilang of energy, okay, hilang tenaga. Dan juga nilai untuk potential difference tersebut dia akan less ataupun drop. Okay, dia akan less macam tadi kita bincang dia. Okay, so dia akan ada satu formula untuk menerangkan berkaitan dengan internal resistance dan juga EMF. So formulanya adalah apa? Yang bawah ini. Okay, IR is equal to, okay, dia buat susunan dalam bentuk macam ni. Cikgu tak minat sangat dalam bentuk macam ni disebabkan oleh nanti kamu sukar untuk ingat dia punya formula. So tolong tuliskan dekat bahagian dalam kamu punya note. Okay, dia sama je formula dia dengan apa yang cikgu nak tulis ni. Cuma ni cikgu susun secara macam ni. Okay, EMF, E, electromotive force, is equal to voltage plus dengan IR. Okay, tolong tuliskan dekat bahagian dalam notes kamu ke apa ke. Dia formula dia sama je macam ni. Okay, di mana IR ni daripada formula ni katakanlah electromotive force ni kamu jadikan sebagai subjek. V ni pindah ke bahagian sini. So V jadi plus lah. So sama je, lebih kurang sama je. Cuma ni cikgu nak kamu ingat formula dari segi susunan macam ini. Susunan macam ini dia lebih senang untuk kamu faham lah. Okay, so contohnya macam apa dia ni, situasi yang macam tadi tu electromotive force untuk bateri yang tadi tu, kalau guna satu bateri, berapa nilai electromotive force yang tadi tu? Tolong respon. Kalau satu bateri, berapa nilai voltage dah? 1.5. Okay, good. 1.5 volt. Cikgu buat tadi bila kita pasangkan circuit tersebut ataupun close circuit, nilai voltage dia jadi drop jadi sampai berapa?
1 point berapa tadi? Cikgu 1.3. okey, bagi nilai 1.3 voltage kan. So nilai untuk voltage drop tersebut ataupun voltage yang loss tersebut berapa tadi? Daripada 1.5 jadi 1.3. So voltage yang 0.2. loss 0.2. Okey, so inilah formula untuk electromotive force. Electromotive force is equal to voltage yang kita bila kita dah pasang circuit tersebut dia akan jadi 1.3 ditambahkan dengan nilai voltage untuk yang ada internal resistance. Bila kita tambah ni dengan ini kita akan dapat nilai electromotive force. Okay, so hafal formula ni. E is equal to V plus IR. Okay, boleh? E is equal to V plus IR. Di mana untuk IR ni tolong bagi tahu cikgu formula untuk Ohm's law. Ohm's law. V equal to IR. Okay, good. V is equal to IR. R besar. Okay. So V is equal to IR dan juga kita ambil formula ni IR. Okay, voltage. So dua-dua ni adalah benda yang sama. Cumanya simbol dia tu kita tukar sikit R ni sebab R yang kecil ni mewakili internal resistance. Internal resistance R kecil ni. So kalau R besar ni resistance biasalah. Okay. So yang IR ni sebenarnya adalah V is equal to IR. So kalau contohnya 0.2 nilai dia akan jadi dekat bahagian sini. Cikgu tarik bahagian sini. 0.2 voltage sama dengan IR. Okay. Sebab formula Ohm's law V is equal to IR. Okay. So V is equal to IR. So R ni internal resistance. Current yang sama kita gunakan dekat dalam circuit tersebut . So current tak berubah. Nilai voltage dah ada. So internal resistance yang kita perlu tahu nilai dia berapa. Okay. So formula ini sangatlah penting untuk electromotive force. Okay. Di mana permulaan electromotive force tu dia ada nilai dia ikut sama nilai dengan dry cell. Bila kita on circuit, voltage tersebut dah drop sedikit. Okay. So nilai voltage yang loss tersebut dia adalah sama dengan IR tersebut. Okay. Ataupun kalau kita nak susun untuk formula ini adalah electromotive force is equal to, kita buat keluar I darab dengan okay, R plus dengan R. Formula ini juga sama sahaja dengan formula yang ini. Okay, sebab apa? V is equal to IR. V is equal to IR. Lepas tu satu lagi I darab dengan R kecil dapat IR. So benda yang sama. Okay. Ini kalau kamu nak samakan dia punya current lah. Okay. Tapi ini adalah formula yang paling basic lah. E is equal to V plus IR. Daripada ni boleh pecah pada I dalam kurungan R besar campur dengan R kecil. Okay. Okay, so R besar dengan R kecil. Boleh beza tak antara dua ni? R besar ni adalah resistance untuk apa? Respon? Semua circuit. Okay. Satu circuit. Satu circuit, bagus. Resistance untuk circuit tersebut. Satu circuit. Kalau R kecil ni? Internal resistance. Internal resistance. Okay, internal. Okay, itu beza antara R besar dan juga R kecil. R besar dan juga R kecil. Okay, V plus IR. Okay. Okay, faham tak? Yang berkaitan dengan formula ni. Tolong respon. Risau juga saya senyap ni semua ni. Faham tak? Faham. Okay, boleh E is equal to V plus IR. Faham, Okay, faham Tolonglah ingat formula tersebut. Okay, baik. So determine the AMF and the internal resistance of a dry cell. So apa yang cikgu bincangkan tadi sama saja dalam eksperimen yang kita lakukan. Ini adalah dari segi macam mana cara nak dapatkan formula untuk E is equal to V plus IR.
Okay, benda yang sama saja benda yang cikgu terang tadi. Lagi sekali, E is equal to V plus IR. Electromotive force is equal to voltage plus IR. Daripada voltage ni boleh keluarkan lagi V is equal to IR, I dengan R besar. IR ni adalah voltage lah. Okay, dia IR juga. Lepas tu kita jadikan I ini sebagai kita keluarkan I ini. So dalam kurungan R besar campur dengan R kecil. Okay. So yang bawah ni pun kamu boleh guna, yang atas ni juga kamu boleh guna. Mana-mana sahaja. Okay. Mengikut kepada kefahaman kamu. Okay. So dalam soalan selalunya kalau untuk EMF dia juga akan sentuh berkaitan dengan graf dalam EMF. Okay. So kamu kena pandai baca graf. Macam mana cara kita nak baca graf untuk pembacaan dari segi EMF sehinggalah dia akan dapat voltage drop tersebut ataupun potential difference tersebut. Okay, so kita tengok dekat bahagian dalam graf tersebut. Graf ni graf V against I. Okay, voltage against current. Voltage against current. Selepas itu kita akan dapatkan apa dia ni gradient lah. Gradient dekat bahagian graph voltage versus current. Okay, sebelum ni kita dah belajar tentang Ohm's law. V is equal to IR. So kalau dalam apa dia ni graph ni, sekejap cikgu jadikan R ni dulu sebagai subjek. V over I. Okay. So untuk dalam graph ni, apabila V versus dengan I, gradient dia kamu akan dapat apa? Sebelum ni Ohm's law, gradient dia akan dapat apa kalau V versus dengan I? Resistance. Resistance. Okey, kita akan dapat resistance. So cikgu nak tanya, ni ohmic ke non-ohmic? Kalau bentuk macam ni. Ohmic conductor ke non-ohmic conductor kalau macam ni? Contoh. Bukan non. Okey, non-ohmic. Sebab apa non-ohmic? Kalau ohmic dia mestilah Directly proportional. okey, direct proportional. Maksudnya start daripada kosong lah. Okey. So kalau contoh graf macam ni dia non-ohmic disebabkan oleh dia tak mengikut hukum Ohms yang di mana gradient tersebut dia mestilah ataupun resistance tersebut mestilah directly proportional. Okey. Sebab ini adalah berkaitan dengan internal resistance. Okey. Baik. So kalau untuk graf ini voltage versus dengan current. Okey. Permulaan kalau dalam circuit, kalau dalam open circuit, kita akan dapat nilai EMF adalah nilai yang paling tinggi sekali. Contohnya nilainya adalah 1.5 volt. Kita pakai satu bateri 1.5 volt. Bila kita on sahaja circuit ataupun kita close circuit, nilai 1.5 volt ni akan makin meningkat ke makin berkurang? Tolong respon. Berkurang. Berkurang. Sebab itulah kamu tengok dekat bahagian voltage ni, ini nilai yang asal permulaan. Lepas tu dia akan drop nilai voltage dia. Nilai voltage drop ke bahagian bawah. So sebabkan oleh apa? Permulaan EMF 1.5 volt. Lepas kita on sahaja circuit ataupun close circuit, nilai voltage tersebut akan berkurangan. Bila nilai voltage berkurangan, gradient ini kita boleh kirakan kita akan dapatkan nilai untuk resistance. So daripada graf ini kamu boleh kaitkan gunakan mathematical construction, iaitu di mana kita akan gunakan Y is equal to MX plus C. Y is equal to MX plus C. M ini adalah gradient dan kamu dah bagi tahu tadi gradientnya adalah resistance. Okay? Kat sini pun tulis resistance dan gradient dia negatif lah sebab dia turun ke bahagian bawah. So gradient dia negatif R contohnya. X axis-nya adalah apa? Respon. X-axis-nya adalah apa? Current. Current. Okay. X-axis adalah current. X adalah current. Plus dengan C. C adalah Y-intercept. Y-intercept kat bahagian sini adalah apa? E ni nilai apa? Untuk? Electromotive force. Okay, electromotive force. So C adalah electromotive force. Y adalah Y-axis-nya adalah apa? Voltage. Okay, voltage. So kalau kita dah masukkan kat bahagian dalam equation bagi
graph. Okay, y is equal to mx plus c. So kita masukkan v is equal to negative r I plus EMF. So kita akan dapat v, kita susun balik negative I r plus EMF. Okay, so susun balik menggunakan susunan yang cikgu bagi pada kamu tadi, iaitu E jadikan sebagai subjek. Apa formula dia untuk EMF tadi cikgu bagi? Electromotive force is equal to apa? Respon V plus IR. V plus I. Sebabkan apa? Okey. So formula yang kita hafal tadi yang ini, dia adalah sama saja dengan ini, di mana ini kita jadikan subjek, ini pindah ke bahagian sini, so dia akan jadi V plus IR. V plus dengan IR. Okey. So boleh provekan bahawa formula ini tepat untuk menunjukkan bahawa konsep berkaitan dengan EMF dan juga internal resistance. Okay, daripada graf ini. So tolong cikgu merayu sangat. Kalau dalam soalan, selalunya dalam soalan objektif lah. Kalau dia bagi graf yang macam ini, janganlah kamu goyang pula tengok graf ni, apa benda graf ni, voltage versus current, sepatutnya dia directly proportional, tiba-tiba dia turun macam ni. So ini adalah berkaitan dengan konsep EMF, di mana kamu tengok kat bahagian sini ada y-intercept. So daripada value untuk voltage yang tinggi, tiba-tiba dia drop ke bahagian bawah. So disebabkan itu, ini adalah konsep EMF, di mana permulaan EMF dia 1.5 volt ataupun yang paling tinggi voltage dia, lepas tu dia akan drop disebabkan oleh closed circuit, okay, ataupun disebabkan oleh ada internal resistance. Faham ke tak? Respon? Faham juga. Okey boleh Okey. Tolong graf ni tolong. Sebab kamu ni kalau nampak graf yang pelik-pelik je, dah tak pandai baca graf, memang cloud lah kamu jawab. Okay. So daripada graf ni kamu tengok voltage versus current. Okay. Lepas tu kamu tengok dekat bahagian dia punya gradient ni, nilai voltage dia, permulaan nilai voltage dia paling tinggi, tiba drop. Okay, ini konsep EMF. Okay, terus je. Okay, macam tu Okay, baik. To study the effect of the connecting resistance in the series and parallel arrangement. Okay, so kita pergi dengan lebih lanjut berkaitan dengan konsep bagi EMF ini. Sekiranya resistor tersebut kita pasangkan secara series dan juga kita pasangkan secara parallel. Okay, pasangkan secara series dan juga kita pasangkan secara parallel. Okay, cikgu nak tanya dulu. Even kita tak buat eksperimen ni, tapi dari segi gambar ini kamu dah boleh tahu nilai untuk EMF, nilai untuk dia punya apa dia ni, untuk dia punya voltage ataupun potential difference. Okey, untuk permulaan, tolong bagi tahu cikgu berapa nilai untuk tiba-tiba juga bulat kat situ. Berapa nilai untuk EMF dekat circuit ini, open circuit? Respon. Hello, nilai EMF untuk circuit 3.29. Nilai EMF dia berapa? 3 voltage. Okay. 3 voltage. Okey, sekejap. E is equal to V plus IR. Okay. So E tadi kita dah dapat. Seterusnya, cikgu nak nilai untuk voltage dekat bahagian ni kalau kita close circuit. Macam mana nak cari nilai voltage kalau kita closekan circuit dekat bahagian sini? Dia bagi tak nilai untuk current? Tak bagi nilai current tak bagi. Oh, kena buat eksperimen lah untuk yang bahagian ni. Okay, tak apa. So kita tengok teruslah result untuk bahagian eksperimen ni, nak membezakan di antara connecting bagi
series dan juga parallel. Kita tengok terus ke bahagian bawah ni. Okay. Effect of a dry cell connected in series dan juga parallel. Okay. So, kalau kamu tengok dekat bahagian dalam kiri ni, dia connect secara series. Kalau bahagian kanan ni, dia connect secara parallel. Okay. So, bila connect secara series, susunan dia secara melintang macam ni. So, kalau untuk parallel secara menegak macam ni. Okay. Seterusnya, effective internal resistance. Okay. Internal resistance bagi series. Sebelum tu cikgu nak tanya, formula untuk series, formula untuk resistance bagi series. Katakanlah kat sini ada dry cell ni, kita gunakan 1, 2, 3, 4. Okay, so ada 4 resistance kat bahagian sini. So, apa formula untuk resistance bagi series kalau kita susun dry cell ni secara 4? So, nilai resistance dia ataupun susunan untuk formula bagi resistance ni adalah R total is equal to, respon? Untuk series. R1 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 plus plus R2. R2 plus R3 plus R4. Okay. Untuk bahagian parallel. Ya, untuk bahagian parallel. R total. Okey, formula untuk resistor bagi parallel macam mana? Respon? 1 over R total equal Okay, to 1 over R total is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus 1 over R4. okay, good. 2 R3 plus 1 over R4. Okay, sebab kita ada 4 bateri. So, kita akan ada 4 resistor. Okay, good. Baik. So, effective resistance, internal resistance dia juga sama juga, cumanya resistance ni kita gunakan dalam simbol R kecil lah. Okay. So, apa dia ni, internal resistance di dalam dry cell bagi series adalah R campur dengan R campur dengan R campur dengan R, dari 4R. Kalau internal resistance bagi parallel, okay, kita akan gunakan 1 over R. Okay, 1 over R campur keseluruhan ni dia akan jadi 4 over R. So, kita kena terbalikkan balik untuk dapatkan nilai R. So, nilai R ni adalah per dengan 4. Okey, 4 kali nilai R tersebut. Contohnya, kalau cikgu bagi nilai resistornya, katakanlah nilai resistor, internal resistor dekat bahagian sini adalah 2 ohm untuk setiap satu. So, 4 kali 2 ohm dapat nilai berapa? Tolong respon. R, okey, 8 ohm. Okey, kalau yang bahagian sini katakanlah ni pun 2 ohm juga. So, 2 ohm bahagi dengan 4. So, berapa ohm? Respon. 1 over 2 ohm. 1 over 2 ohm. So, cikgu nak tanya sikit berkaitan dengan internal resistance. Kalau kita pasang secara series dan juga kita pasang secara parallel, mana yang akan menghasilkan internal resistance yang tinggi? Respon. Series. Yang internal resistance yang tinggi adalah series. Okey. Ya, betul. So, yang menghasilkan internal resistance yang tinggi adalah series. Bermaksud, kalau voltage drop, okay, contohnya formula E is equal to V plus IR. Okay. So, kalau internal resistance dia tinggi, so voltage drop dia V is equal to IR. Okay. Bila internal resistor dia tinggi, maksudnya kalau dalam series 8 ohm, tinggi internal resistor, voltage drop dia akan jadi macam mana? Makin bertambah ke makin berkurang? Respon.
makin bertambah. Sebab dalam formula ni V is equal to IR. So internal resistance dia makin tinggi, voltage drop juga makin bertambah. Bermaksud sekiranya kalau kamu pasang secara series, katakanlah ini 1.5, ini 1.5, ini 1.5, ini 1.5. Okey. Tambahkan ke semuanya. Okey. Lepas tu bila kamu connectkan circuit tersebut, dia akan dapat voltage drop. Bermaksud kalau voltage drop tersebut dia dalam nilai yang tinggi. Contohnya katakanlah 1.1 voltage dia turun. Okey. 1.1 contohnya. Okey, setiap satu ni. Okey. So 0.4 volt yang voltage drop yang terhasil dekat bahagian sini. Disebabkan oleh internal resistance yang tinggi dekat bahagian sini. Tapi kalau kamu pasang secara parallel, katakanlah dia 1.5, disebabkan oleh internal resistance dia rendah. Okay. Kalau internal resistance dia jadi rendah, apa jadi kepada voltage drop? Tolong respon. Internal resistance rendah, apa jadi kepada voltage drop? Rendah juga. So daripada 1.5 ni kemungkinan dia hanya turun sebanyak 1.4 sahaja. Okay, so perbezaan dia adalah 0.1 volt. So voltage drop dia adalah 0.1 volt sahaja. Daripada 1.5 jadi 1.1. Contoh, kalau kamu pasang secara parallel, sebab internal resistance dia kurang. Tapi kalau kamu pasang secara series, daripada 1.5 tiba-tiba drop 1.1. Nilai voltage drop dia adalah 0.4. So 0.1 dengan 0.4, 0.4 ni lagi tinggi lah. So kalau pasang bateri secara parallel, secara series, dia akan menyebabkan lebih banyak voltage drop akan terhasil. Disebabkan apa voltage drop yang terhasil untuk series lagi banyak? Tolong sama ayat cikgu. Sebab sebab apa voltage drop lagi banyak kalau pasang dalam series? Sebab internal resistance lagi tinggi. ya, betul. Internal resistance dia tinggi. Okay, so voltage drop dia akan lagi banyak ataupun lebih tinggi, akan hilang dibandingkan dengan bahagian parallel. Okay, so effective resistance ni, internal resistance ni merangkumi kepada voltage drop kan. Okay, baik. Seterusnya, total EMF. So, kalau untuk total EMF, EMF unitnya adalah apa? Respon? EMF unitnya adalah apa? Volt. Volt. So kita mesti kaitkan dengan voltage untuk bahagian series dan juga parallel. Okay, so formula untuk voltage bagi bahagian series. Respon? V total is equal to 1, 2, 3, 4. Okay, untuk series voltage. Kalau dah pasang secara series ni, voltage ni macam mana? Formula dia. Hello. V1 Okay, V1 lagi plus V2 plus V3 plus V4. plus V3 plus V4. Okay, so ini adalah total voltage bagi series. Dia tambah semuanya. Tapi kalau untuk parallel, V total is equal to, macam mana formula dia? V1 equal V1? to V2 equal Okay, equal to V2 equal to V3 equal to V4. V4. Okay. So nilai dia adalah sama. Sebab itulah total EMF. Katakanlah EMF dia kita labelkan E, EMF. So 4 kali EMF. 4 kali EMF. Okay. Sebab kita tambahkan ke semuanya. Tapi kalau untuk parallel, total EMF dia kita pasang banyak mana pun nilai dia hanya adalah satu sahaja. Sebabkan oleh nilainya adalah sama di antara satu sama lain. So sebab itulah dia adalah E sahaja, EMF sahaja. Faham ataupun tidak tentang
apa dia ni, perkaitan di antara series dan juga parallel bagi EMF ataupun internal resistance. Faham ke tak? Tolong respon sekejap. Faham je. Okey Umar faham, Syahir faham. Lain? Okey tak? Yang lain tu okey tak? Senyap je yang lain ni. Okey, cikgu. Iman, okey, faham kan? Okey, boleh So, bahagian series dan juga parallel dari segi resistor dan juga EMF, kamu dah faham lah berkaitan dengan itu. So, dari segi eksperimen ni, dia nak mengkaji berkaitan dengan internal resistance, nilai untuk internal resistance dan juga nilai untuk EMF. Sebenarnya di konsep dia sama saja macam konsep yang kamu belajar parallel dan juga series sebelum ni. Okay. So, kalau kamu tahu formula dia, kamu tahulah konsep dia disebabkan oleh internal resistor ni, dia menggunakan resistor juga rintangan. Okay. So, formula dia berkaitan dengan resistor lah. Kalau EMF ni berkaitan dengan voltage. So, formula dia berkaitan dengan voltage. Itu sahaja. Okey, baik. Seterusnya. Problem solving involving EMF dan juga internal resistor of the resistor. Okey, sekejap kita tengok. Kita nak habis ke? Okey, kita nak habis lah sikit ni. Kita pergi kepada exercise. Selepas itu masuk sikit application. Lepas tu habis untuk 3.3. Okey, baik. Kita dah jawab soalan ni. Compare the current flow in the two circuit. Tolong comparekan current flow di antara circuit ini dan juga circuit ini. So, cikgu nak tanya dulu yang circuit untuk A ni dipasang secara series. Circuit B dipasang secara parallel. So, formula untuk current, dia tanya pasal current kan? Okay. So, untuk A dahulu, current dia kita kait dengan formula. Current untuk series. Apa formula untuk current untuk series? I total is equal to? I1 equal to I2. Okay, I1 is equal to I2. Okay, so nilai currentnya adalah sama saja untuk gambar A ni. Okay, dia nak compare kan current flow Untuk B pula. B ni. Apa dia ni? Gambar untuk B ni, arrangement dalam parallel. Okay, so I total is equal to, respon? Dia pakai 2 bateri so 2 je lah current. Okay. I total. Hello. I1 plus I2. Okay, I1 plus I2. Okay. So, nak comparekan di antara kedua-duanya current flow untuk bahagian A1 dan juga A dan juga B adalah di mana kita tengok dari segi formula lah. A untuk yang bahagian series currentnya adalah sama. Tapi kalau untuk bahagian parallel current dia kita akan totalkan keseluruhannya. So kita masukkan dekat bahagian dalam formula. Okay. Nah, kejap. Kena carilah kan dia punya current kan. Okay, cari dia punya current Okay, compare the current flow. So, kita kena cari dia punya current. Ini formula yang kamu dah masukkan tadi tu. Okay, sekejap. Kena keluarkan apa information yang ada. Pasal cara parallel, given the EMF of the resistor is 1.5 voltage and the internal resistance adalah 0.5. Okay, so nak cari dia punya apa dia ni current, kita gunakan formula EMF. E is equal to V plus dengan IR. Okay, so daripada formula ni kita pecahkan lagi supaya kita boleh nampak berkaitan dengan current. Sebab kita nak cari current is equal to I dalam kurungan R besar campur dengan R kecil. Okay,
So EMF, nilai dia berapa tadi EMF? Respon? 1.5 volt. Okay, 1.5 volt is equal to current yang kita nak cari. Okay, resistance. Resistance untuk dekat bahagian dalam series circuit ni berapa nilai resistance? Seluruhan circuit. Dia ada bagi tak? Nilai dia berapa? 10 ohm. 10 ohm. Campur dengan internal resistance untuk kepada EMF isi terasa dan internal resistance ni adalah 0.5 ohm. 0.5 ohm ini untuk satu bateri ke ataupun untuk dua bateri? 0.5 ohm. Respon? Satu bateri. Satu bateri, ya betul. Okey, untuk satu bateri. So, kejap, kita padam yang ni dulu. Okay, internal resistance dia untuk satu bateri, bermaksud di sini ada dua bateri dia pasang secara series. So kalau untuk bahagian series, kalau internal resistance dia 1.5 lagi 1.5 ohm. Okay, so dari segi resistance untuk series, macam mana formula untuk resistor dalam series? R total is equal to apa? Formula resistance untuk series. Susah ya nak Itu bersambung-sambung lah. R total is equal to apa? Untuk series. Series. Formula untuk resistance bagi series. R1 plus R2. Okay, R1 plus R2. Okay, maksudnya resistor tersebut kita akan campurkan kedua-duanya. So 0.5 campur dengan 0.5. Dia akan jadi berapa nilai? 0.5 campur dengan 0.5? 1 ohm. 1 ohm. Okay, tolong tekan kalkulator. Kejap. Tekan kalkulator lah. 10 ohm campur dengan 1, 11 lah. 11 ohm darab dengan I is equal to 1.5 volt. I is equal to, ni bawa ke bahagian bawah. So 1.5 bahagi dengan 11. Tekan kalkulator dapat berapa? Cikgu, EMF dia kali 2 kan cikgu? EMF dia kali 2. Oh, ya tak, ya lah betul juga kan. 1.5 ni untuk satu bateri kan. Kita pakai dua bateri. So 1.5 kali 2 dapat berapa? Cikgu tak 3. bateri 3. Ya betul. 3 volt. 3 volt. 3 volt bahagi dengan 11. Dapat berapa? Asam dia pakai dua bateri. Kosong point 27. 27. 27 apa dia ni unit current? A. MA? Ampere. Ampere A. Okay, good. Baik. So sekejap lagi kita 0.27. 0.27 lah. 0.27. 27 dia akan jadi 0.28. 0.27 lagi? 0.2727. Oh, 27. Okay. 0.27 je lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada yang arrangement untuk parallel. Guna formula yang sama juga. EMF is equal to V plus IR. Okay, masukkan. Keluarkan dengan I tersebut. Kita akan dapat IR plus R kecil. Okay, EMF tadi 3 volt. Sebab dia pakai EMF 3 volt ke? Okay, EMF kalau untuk satu bateri 1.5, tapi kalau dia pasang secara parallel, so nilai untuk EMF dia berapa? Respon? Pasang secara parallel. So nilai voltage dia? 1.5 volt. Iya, betul. Sebab nilai voltage dia adalah nilai yang sama.
Okey. Kalau yang ini kita kena tambahkan. Tapi kalau dalam parallel dia adalah nilai yang sama 1.5 equal to I darabkan dengan R. Resistor dia kita gunakan adalah 10 juga. Campur dengan okey. Kalau untuk kalau untuk parallel, resistor dia, formula dia macam mana? Untuk parallel, R total dia 1 over R. 1 over R campur dengan 1 over R1 plus 1 over R2. Okey, so sama dengan 0.5 1 bahagi 0.5 campur dengan 1 bahagi 0.5. Dia akan jadi 2 per 0.5. Hati-hati, tolong terbalikkan atas dan juga bawah. Terbalikkan atas dan juga bawah. So, dia akan jadi 0.5 bahagi dengan 2. So, nilai untuk resistor 0.5 bahagi dengan 2. Dapat berapa? Berapa ohm? Kalkulator? Ni, senyap je. 0.5 bahagi 2. Hello? Kosong 0.25. 0.25. 0.25 ohm. Okey, totalkan dia akan jadi I darab dengan 10.25 ohm sama dengan 1.5 volt. Okey, kita cari I sekarang. So, tolong tekan kalkulator. 1.5 bahagi dengan 10.25 dapat berapa? 0.1463. 146 So 0.15 lah. 0.15 ampere. Jadi kita tengok jawapan betul ke tak. Okey, 0.1463 so 0.15 tadi cikgu gundakan tadi lah. Okey. So 2 decimal place boleh terima 0.15 boleh terima. Seterusnya kalau untuk yang bahagian sini 0.27. Yang ini pun 0.27. Okey. So dapatlah. So kalau dia minta kamu comparekan current flow untuk kedua-dua circuit, so carikan current gunakan formula untuk EMF E is equal to V plus IR. Daripada V tersebut keluarkan I, jadikan I keluarkan supaya kita boleh dapatkan nilai untuk current tersebut, I tersebut. Okay. So tolong hati-hati untuk series dan juga parallel, di mana untuk series dan juga parallel dia ada dia punya formula untuk cari resistor masing-masing. Okay, tolong hati-hati berapa banyak dry cell yang diguna dan juga tolong hati-hati dengan formula lah. Formula untuk resistor macam mana, formula untuk voltage macam mana. Okay, barulah kamu boleh dapat nilai untuk current. Okay, seterusnya. Which arrangement of dry cell give a greater current? Explain. So yang tadi kita dapat arrangement untuk series yang memberikan nilai untuk current yang lebih. So the dry cell connected in series provide a higher current because a higher effective EMF. Disebabkan oleh nilai EMF dia yang tinggi menyebabkan current dia akan jadi lebih tinggi. Nilai EMF untuk bahagian series ni tadi berapa nilai dia? Tolong respon. Nilai EMF bagi series 3. 3. Kalau nilai EMF untuk parallel tadi berapa? 1.5. 1.5. So nilai voltage yang greater menyebabkan current akan jadi greater. Sebab kita ambil formula V is equal to IR. Kalau nilai voltage dia makin bertambah, I dia juga makin bertambah.
Menyebabkan nilai current untuk series ni lebih lagi nak dibandingkan dengan nilai current untuk parallel. Sebab voltage ni. Okey, baik, seterusnya. Kita tengok jawapan lain. If the circuit is replaced with a 3 dry cell in the parallel, calculate the current. Okay, kalau dalam parallel ni ditambahkan lagi satu dry cell. Okay, dalam parallel ni ditambahkan satu lagi dry cell. So, sebelum cikgu tunjukkan jawapan, berapakah nilai EMF kalau ditambahkan lagi satu dry cell kat bahagian sini? Tolong respon. Dia tambahkan satu lagi dry cell dalam parallel. Berapakah nilai EMF? Tolong respon. EMF dia berapa? 1.5. 1.5. Ya, betul. Sebab nilai dia semua sama saja. Kamu pasang berapa banyak pun nilai dia still 1.5. Sebab dia pasang secara parallel. Okay. So, tu nilai EMF. So, EMF dia nak nilai current kan? IR plus R. EMF tadi dapat 1.5. I yang kita nak cari, R dia kita gunakan 10. R, okey. Untuk resistor. Sekarang dia ditambah jadi 3 bateri. So, mesti akan ada 3 resistor. So, kalau untuk resistor, kita gunakan formula apa tadi? Untuk nak cari resistor bagi parallel. 1 over R total. Okay, 1 over R. So 1 over internal resistance dia berapa? 0.5. 0.5 campur dengan 0.5, 1 per 0.5 campur 1, 0.5 3, 0.5. Tolong sangat-sangat cikgu, selalunya student dia akan habis dekat sini. Dia akan buat 3 bagi 0.5, dia akan dapat jawapan terus. Salah kita kena tukarkan atas dan juga bawah. Sebab sekarang ni baru 1 over, kita nak cari R. Okey, 0.5 bahagi 3. Tekan kalkulator dapat berapa? .5 bahagi 3. Hello, 0.5 bahagi 3. Satu ke 6. Okey, dalam decimal place. Jangan buat dalam ni. 0.167. 0.167. Masukkan ke bahagian sini. 0.167. Okey, tolong tekan kalkulator. 10 campur dengan ni. Dia akan jadi 10.167. 1.5 volt ni bahagi dengan 10.167. Current kamu akan dapat berapa? .1475. Jawapan betul tak? 0.1475. 0.1475. Okey, betul lah. Okey. So, bila kita tambah satu lagi dry cell, current tersebut dia jadi 0.1475. Lagi bertambah daripada yang asal. Okey. So compare the current in the arrangement of 2 dry cell in the parallel and 3 dry cell in the parallel. So compare kan, kita akan tengok current tersebut akan makin bertambah higher. Sebab permulaan untuk 2 dry cell 0.146. Bila kita tambah satu lagi dry cell, dia akan jadi 0.147. So tahulah kamu bahawa current tersebut akan makin bertambah sekiranya kita tambahkan dry cell. Okay. So dan soalan last kali, state the relationship between the number of dry cell arrangement in the parallel with the current in the circuit and explain your answer. So makin bertambah dry cell, makin bertambah current dekat bahagian dalam dry cell tersebut. Disebabkan apa makin bertambah dry current? Disebabkan oleh effective resistance dia makin berkurangan.
ataupun effective internal resistance dia makin berkurangan. Okey. Current tersebut makin bertambah dalam circuit ini disebabkan oleh internal resistance dia makin berkurangan. Sebab apa kita kata internal resistance makin berkurangan? Sekejap. Kamu kira internal resistance untuk yang dua dry cell, kita akan dapat yang ini 0.25. Tapi kalau kita kira untuk internal resistance bagi yang 3 dry cell, kita akan dapat 0.167. 0.25 dengan 0.167 makin berkurangan ke makin bertambah nilai resistor respon? Berkurang. Okey, makin kurang. 0.25 dia jadi 0.167. So sebab itulah dia kata effective internal resistance decrease yang menyebabkan current increase bila kita tambahkan dry cell. Boleh ke tak? Tolong respon. Okey tak? Senyap ya. Okay, cikgu. Okey, jaga. Okey. Okey, baik. Okey, last berkaitan dengan last ni. Berkaitan dengan type of vehicle using electrical power, okey. So kita belajar tentang EMF. So EMF ni dia berkaitan dengan lebih kurang macam bateri lah. So aplikasi untuk EMF dalam kehidupan seharian adalah berkaitan dengan electrical vehicle, okey, EV okey. Cumanya untuk electrical vehicle dekat bahagian kereta, car, kita boleh bahagikan kepada dua sebenarnya untuk electrical power dia. Okey, jenis dia. Okey, satu electric vehicle, satu lagi hybrid car. Selalunya kamu dengar berkaitan dengan hybrid car ini, mesti kamu tahu hybrid car tu dia pakai bateri. Sebenarnya dia ada beza antara electric vehicle, EV, dan juga hybrid car. So apa beza dia? Kalau untuk electric vehicle, dia menggunakan 100% power daripada elektrik. Okay, 100% electric power using the rechargeable battery to supply energy to electric motor. So fully untuk electric vehicle ini ataupun EV ini dia menggunakan bateri. Sekiranya tidak ada power daripada bateri tersebut, maksudnya bateri tersebut tak charge, kereta boleh jalan ataupun tidak? Tolong respon. Kalau untuk electric vehicle ni, kalau power bateri tu dah tak ada, bateri dah kong ataupun tak charge bateri tersebut, kereta boleh jalan ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Berbeza dengan okey, tak boleh betul tak boleh. Berbeza dengan hybrid. Hybrid ni juga menggunakan elektrik, cumanya dia menggunakan elektrik ataupun rechargeable battery adalah sebanyak 25 sehingga 40% sahaja. Okey. Dan selebih daripada itu 60% tersebut dia still menggunakan fossil fuel. Okey, di mana menggunakan petrol lah. Okey. So sekiranya untuk kereta hybrid, sekiranya bateri tersebut tak charge, kereta masih boleh jalan ataupun tidak? Tolong respon. Kalau kereta hybrid, bateri dekat bahagian dalam kereta tersebut sebab dia electrical power. So kalau bateri tersebut tak charge, kereta tersebut masih boleh bergerak ataupun tidak? Respon. Boleh. Boleh sebab Boleh. sebab apa dia masih lagi boleh bergerak? Hello. Sebab dia guna full. Ya, Dia guna dia guna petrol. okey, dia guna fuel Okey, maksudnya dia masih lagi dia boleh guna sama ada fuel ataupun boleh kita gunakan bateri. Okey, dia boleh ada charge lagi di antara dua. So dia ada backup plan lah. Maksud kalau bateri dia tak charge, bateri dia dah habis power, so kita masih lagi menggunakan nikmat pula. Kita masih lagi menggunakan khidmat petrol So petrol tersebut yang akan menggerakkan kereta tersebut. Tapi kalau electric vehicle, EV, fully daripada bateri, so bateri dah tak ada, tak boleh nak bergerak. So prefer lagi orang akan gunakan hybrid daripada electric vehicle. Okay. Kalau untuk hybrid car ni sebenarnya dia environmental friendly lah. Okay. Sama juga macam EV, environmental friendly, maksudnya dia tidaklah menggunakan
source, okay, yang akan mencemarkan nature, okay, keluar-keluar asap tersebut, okay. Tapi disebabkan oleh kita gunakan electrical power, dia masih lagi ada kontra dia. Dia ada pro and con lah. Satu environmental friendly, dalam masa yang sama kontra dia tidak tahan lama lah. Okay, dia kena charge selalu. Okay. So hybrid car ni lebih terjamin sedikit lah untuk perjalanan yang lancar sebab dia ada backup plan. Satu daripada petrol, satu lagi daripada bateri. Nak dibandingkan dengan electric vehicle, EV. Okay. So EV and hybrid car batteries can be charged using domestic electrical supply. Okay. Kalau kamu perasan pergi ke stesen minyak, dia ada satu parking yang khas untuk kita chargekan balik bateri bagi hybrid car ataupun EV. Okay. Kalau kamu perasan lah dekat bahagian petrol pump. Okay. So dia bateri yang digunakan adalah boleh charge ataupun kita akan gunakan solar cell. Okay, solar cell yang digunakan untuk charge bateri di dalam kereta tersebut. Okay, solar cell are component which can convert sunlight into electricity. So jemur saja kereta tersebut dekat bahagian bawah matahari, so dia dah boleh charge bateri tersebut, so boleh menggerakkan kereta. So dia lebih environmental friendly lah. Okay, habis untuk 3.3. Nanti kita akan masuk untuk 3.4. Okay, so sepanjang yang kita belajar tentang EMF, daripada awal definition untuk EMF, masuk kepada internal resistance, lepas tu kita pergi kepada exercise, pergi kepada application untuk elektrik ni daripada hybrid electrical vehicle semua tu. Faham ataupun tidak? Tolong respon. Okay tak? Kelas kita hari ni. Faham. Faham Faham cikgu. Okey boleh Okey, baik. So kelas kita untuk hari ni itu sahaja. Cumanya kita habis kelas pukul 11 suku ke 11.30? Kelas kita. Hello, korang semuanya? 11.30 ke 11 suku? 11 suku cikgu. 11 suku ya. Okey, lagi 2 minit lah ya. Okay, tak apalah. So quiz tu nanti cikgu akan bagi next lah. Kesian pula kamu. Dah sejam setengah dah kelas. Tu cikgu nak bagi quiz lagi. Okay, quiz 3.1 dan juga 3.2 ada cikgu siapkan dalam bentuk Microsoft Form. Cuma nantilah next class nanti cikgu akan bagi. Sebab kelas kita dah nak habis masa dah kan. Okay. Baik. So itu sahaja kelas kita untuk hari ni. Omar tolong cikgu rasa attendance hari ni penuh kot. Okay, nanti tolong update attendance dekat cikgu Okay, baik, itu sahaja kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurat. Kita jumpa kelas seterusnya minggu depan. Terima kasih cikgu. Okay. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat.